Baiklah, sebelum ini Cikgu dah kata, okey, untuk karangan pendek ialah 252. Karangan pendek ialah 252. Okey, kita guna cara macam ni. Ini 252 kan. Tetapi untuk karangan panjang, Cikgu nak guna cara lain pula. Okey, Cikgu nak guna cara lain pula. Cikgu kata untuk karangan B. Karangan B berapa markah? Karangan B berapa markahnya? 100, 70. Dua-dua campur tu 100 lah. Okey, jadi bilangan perkataan tu jadi 350 hingga 500 patah perkataan. Awak tahu tak sebenarnya 500 tu pendek sangat. Jadi untuk karangan B, kita akan gunakan formula 5, 10, 5. Ini kita kata 5, 10, 5 pula dah kan. Orang kata apa tau, ada budak seorang tu dia tu sebab yang 252 tu 2 fight 2 kan. 2 lawan 2. Yang ini pula 5, 10, 5 dia kata fighting 5. Fighting 5. Okey ataupun fighting fight. Okey, fighting fight. Maksudnya 5, 10, 5. Okey, apa maksud dia? Pendahuluannya jadi 50 patah perkataan. Isinya kita akan buat isi sekurang-kurangnya 4. Sekurang-kurangnya 4. Cikgu cadangkan isi kamu 100 patah perkataan. Okey, jadi 100 dalam 4, 400. Penutup kita buat 50. Ini bajet kita. Hello, excuse me. Kita pergi mana-mana pun kita kena bajet, betul tak? Kita pergi melancong kena bajet, kita pergi makan kena bajet, kita beli baju kena bajet. So, bilangan perkataan tu, karangan pun kita kena bajet. Orang tak buat bajet memang habis. Okey. Jadi cikgu berharap kita buat apa-apa kita dah siap-siap bajet. Okey. Yang karangan B, fighting 5. 5, 10, 5. Fighting 5 tu 50 pendahuluan, isi 100 dan penutup tu 50. Baiklah, jom kita tengok ya untuk soalan ni. Okey, ini cikgu dah ada bincang dengan murid. Jadi pada era globalisasi, boleh tak tolong bacakan? Okey, cikgu minta siapa ya? Arif bacakan soalan. Pada era soalan. Betul. Kan? Para era. Pada era globalisasi ini, penguasaan ilmu dalam pelbagai bidang akan menentukan kejayaan masa hadapan kepada seseorang. Sebagai seorang murid, uraikan langkah-langkah yang perlu anda lakukan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Okey, baiklah. Soalan ni Okey, soalan ini. Cikgu dah cuba dengan budak lain tau. Cikgu dah cuba dengan murid-murid lain, apa yang berlaku, mereka tulis sampai 100 patah perkataan. Rata-ratanya tulis dalam 70 patah perkataan. Dahsyat betul. Out. Cikgu kata, out. Dah, keluar. Okey, terus keluar. Jadi kita nak bajet 50. Nah, sebelum ni cikgu ada perkenalkan teknik ting. Tapi cikgu rasa teknik tu memang dia menyebabkan budak tersasar. Okey, terlajak. Jadi cikgu nak perkenalkan ni, kuih kacang cecah santan. Cara cikgu sendiri. Ini adalah kajian tindakan cikgu. Okey, yang memenangi tempat pertama. Okey, pingat emas. Ini pendahuluan, teknik pendahuluan. Kuih kacang cecah santan tu apa cikgu? Kuih kacang cecah santan itu ialah kenyataan umum ayat pertama, ayat kedua ialah ayat kesan, yang ketiga ialah ayat contoh, yang keempat ialah ayat soalan. Okey, kita tengok. Kuih kacang cecah santan, kuih kenyataan umum, kacang, kesan, cecah, contoh, santan. Maksudnya, selagi kita ada 4 ayat ni, dalam satu perenggan lengkap. Itu saya rasa dapat mengunci. Sekarang ni cikgu tak nak awak bebas dah. Tak nak. Kalau awak tulis bebas, awak memang tersasar. Okey, itu kebiasaan murid. Jadi cikgu tak nak. Jadi hari ini cikgu nak perkenalkan kenyataan umum, kesan, contoh, soalan. 4 ayat lengkap satu pendahuluan dalam masa yang pendek dan juga dapat mengongkong atau mengikat panjang karangan kamu supaya dia cukup 50 dah. Okey, jadi ayat ni macam ni. Mutakhir, ini isu apa telah menjadi buah mulut dalam masyarakat kini?
Okey, jadi isu. Jadi ingat satu ni mutakhir kita tak guna ini dah. Okey, kita tak nak mutakhir. Ini budak kecil lah. Okey, tapi sebenarnya mutakhir tak payah dah ini. Isu apa telah menjadi buah mulut dalam masyarakat kini? Ayat pertama. Ayat kedua, fenomena ini telah mencetuskan benih kerisauan dalam semua strata masyarakat. Ayat kedua, dah settle. Ayat ketiga sebagai contoh. Bagi contoh. Awak kata merisaukan. Ayat kedua kan? Ayat kedua ni merisaukan. Jadi, sebagai contoh. Apa contohnya? Bagi contoh. Kemudian soalan ni apakah? Apakah ini kita akan letak apa tau? Kehendak soalan. Macam ni. Okey. Untuk yang soalan ayat terakhir, dia mesti dikaitkan dengan kehendak soalan. Dia macam ni. Okey. Apakah, dan kita letak sisipkan kehendak soalan dalam ni dah cukup 50 patah perkataan. Nanti kita cuba. Okey. Jadi biar cikgu perkenalkan. Okey, jom. Punca gejala lepak. Okey, cikgu nak tanya dulu. Apakah isunya? Apakah isunya? Isunya apa? Gejala lepak itu. Ya betul. Gejala lepak. Jadi isu kita letak di sini. Isu apa? Isu gejala lepak. Okey, isu gejala lepak. Macam tu. Lepak. Okey, isunya ialah gejala lepak. Jadi kesannya ialah apa? Kesannya. Apa kesannya? Jadi kesannya kita buat macam ni. Fenomena ini telah mencetuskan benih kerisauan dalam semua strata masyarakat. Dengar. Kalaulah kesannya, kalau tajuknya negatif, gejala lepak kan negatif kan? Jadi kalaulah kesannya negatif, soalannya negatif, maka kesannya mencetuskan benih kerisauan dalam semua strata masyarakat. Apa itu strata? Strata ialah semua lapisan. Betul tak? Ingat tak ni? Semua lapisan masyarakat. Okey, semua. Jadi kalau isu itu ialah isu negatif, tak apa. Okey, baiklah. Jom kita cuba. Cikgu kata, tiba-tiba kita kata kebaikan. Okey, tengok Cikgu tukar. Kebaikan amalan membaca. Kau ambil ni. Jadi, ayat pertama apa? Mutakhir apa? Mutakhir apa? Isu apa? Amalan membaca telah menjadi buah mulut masyarakat. Betul. Ayat kedua, fenomena ini telah mencetuskan benih kerisauan semua strata. Betul ke ni? Risau ke kita? Tak betul kan? Rasa tak? Dia macam tak betul kan? Baiklah, macam mana nak betulkan dia? Tambah je macam ni. Kerana. Macam ni. Faham tak? Maksudnya kalaulah isu tu positif, maka kita tambah kerana. Macam mana? Kerana apa? Rata-rata penduduk Malaysia macam mana? Penduduk Malaysia tidak suka membaca. Senang. Nampak tak? Jadi kalaulah dia positif, maka kita letak je lah kerana. Faham tak? Kalau dia negatif, biarlah dia macam ni. Kalau dia negatif, biar je sampai mencetuskan ni. Okey, kalau dah negatif, kita tetap berhenti je di sini. Okey, tapi kalau dia positif, isu macam ni, membaca, amalan membaca, jadi fenomena ini telah mencetuskan benih kerisauan dalam suasana kerana rata-rata penduduk Malaysia tidak suka membaca. Apa contoh? Kita nak kata contoh. Apa contoh kalau lepak? Tadi kita ambil yang lepak tadi. Apakah contoh yang kita nak bagi kat lepak ni? Apa contoh? Apa contoh? Kalau tadi kita mencetuskan benih kerisauan kan? Mengapa pula risau kita? Apa contoh kita risau gejala lepak ni? Sebagai contoh? Hai sayang. Contoh lepak yang menyebabkan kita risau. Sebagai contoh, remaja buat apa? Remaja yang melepak kosong di kedai. Ya, betul, berbual kosong di kedai. Tapi sebagai contoh, remaja yang melepak akhirnya akan apa?
Yes. terjerumuskan ke dalam kancah maksiat. Betul tak? Okey, ataupun kita kata akan sama Lalai. ada akan akan lalai. Tapi kita nak tengok cerita lebih serius, kita kata akan terjebak dalam apa? Gejala sosial. Betul tak? Macam tu. Okey? Itu. Jadi itulah ayat ketiga. Ayat pertama tu apa sayang? Ayat pertama tu apa sayang? Mutakhir. Ayat pertama mutakhir kan? Mutakhir. Okey. Jadi ayat isu kan? Isu gejala lepak telah menjadi buah mulut. Jadi kesannya ialah apa? Fenomena. Fenomena ini telah mencetuskan ni. Okey. Dan kemudian sebagai contoh apa? Sebagai contoh remaja yang melepak, akhirnya kesan dia contoh. Dia boleh contoh, boleh lagi kesan. Okey, contoh ataupun kita kata kesan. Kita letak je lah. Kesannya apa? Kerana risau, kesan negatif biasanya. Mengapa pula? Kerana kesannya dikata membimbangkan. Betul tak? Jadi contoh ni kita boleh je bagi ataupun kesan negatifnya. Okey, jadi soalan dia senang je. Soalannya kita buat apa? Apakah? Soalannya kita letak apakah je. Apakah apa? Apakah apa? Apakah punca gejala lepak? Macam tu je. Tanda soal tu penting. Mesti ada tanda soal. Jadi dengan 4 ayat ini, saya yakin memang kita punya pendahuluan tak akan tersasar. Betul tak? Okey? Jadi, jom kita beralih pada soalan yang kedua. Vandalisme. Okey, vandalisme ya. Jom. Mutakhir, isu apa ni? Ini isu apa? Vandalisme. Ya, betul. Isu vandalisme. Jeremy, come. Okay, give me please. Isu vandalisme kan? Okay, baiklah. Okay, isu vandalisme. Vandalisme telah menjadi buah mulut masyarakat. Ataupun nak tukar buah mulut boleh tak cikgu? Telah menjadi polemik dalam masyarakat. Ataupun apa? Telah dipolemikkan dalam masyarakat kini. Cikgu, apa itu dipolemik? Dibahaskan. Boleh tak? Okey tak setakat ni? Ya, kita boleh tukar-tukar tau. Cikgu tak naklah semua tu sama je nanti. Tak nak. Okey, cikgu nak awak ubah. Dah ada 4 ayat ni rangka sahaja. Jadi kamu ubah je lah. Okey, dibahaskan dalam masyarakat ini. Baiklah, kesan. Apakah kesannya? Fenomena ini. Alamak, F tu mengapa dia tak tukar? Okey, F. Fenomena ini telah mencetuskan benih kerisauan. Okey, baiklah. Cikgu tak nak asyik-asyik mencetuskan benih kerisauan. Vandalisme, siapa yang risau sebenarnya? Siapa yang risau? Cik nak tanya. Biasanya vandalisme ni siapa yang risau? Secara langsung, siapa yang paling risau ni? Penguatkuasa awam. Penguatkuasa awam maksudnya penguatkuasa awam. Kerana kita nak pendekkan ayat tau. Ingat ni. Kita kan nak kunci bilangan perkataan kita jadi 50 je kan? Jadi kita kena penguatkuasa awam. 3 patah perkataan. Okey. Jadi kita nak singkatkan. Ya, kita tak nak ada berlaku perkataan lewah. Okey. Jadi macam mana? Fenomena telah mencetuskan benih kerisauan ataupun lagi cantik mencetuskan kekhawatiran. Telah fenomena ini bukan sahaja. Tengok cikgu ubah ya. Cikgu ubah. Cikgu kata bukan sahaja telah mencetuskan kekhawatiran kerajaan. Okey. Vandalisme. Yang rosakkan siapa? Rosakkan bahan kerajaan. Betul tak? Barang harta benda awam. Betul? Kerajaan lah.
bukan saja telah mencetuskan kekhawatiran kerajaan, malah ini malah ini kata hubung berpasangan. Malah siapa? Malah turut. Kita kata turut mencetuskan kekhawatiran. Apa lagi perkataan lain? Membenihkan apa? Kebimbangan. Pihak siapa yang bimbang juga Siapa yang turut bimbang? Kalau orang buat vandalisme, macam mana? Malah turut membenihkan kebimbangan pihak siapa? Pihak sekolah. Boleh ke sayang? Boleh, Okey, ataupun sini kita tukar pihak sekolah dulu. Pihak sekolah. Kan? Sebab biasanya murid kan akan rosakkan harta benda sekolah kan. Jadi sekolah tu skop dia kecil sikit. Kita letak sekolah dulu. Kemudian membenihkan kebimbangan siapa? Kerajaan. Macam tu. Boleh tak? Maksud cikgu ini mencetuskan kekhawatiran dan apa lagi? Ini frasa yang menarik. Cikgu nak minta awak ni membenihkan kebimbangan. Cikgu minta supaya kamu praktiskan. Cikgu boleh tak frasa lain? Boleh. Tak ada masalah. Selagi awak punya ayat tu tinggi. Perkataan yang kosakata yang kamu gunakan itu baik. Okey? Fenomena ini, cikgu boleh tak tukar benda lain lagi? Okey? Boleh tak? Boleh. Senario. Kan? Senario ini. Boleh tak? Bukan sahaja telah mencetuskan, pihak sekolah malah turut membenihkan apa? Kebimbangan. Membenihkan maksudnya dia menimbulkan. Boleh? Cikgu berharap awak faham. Contoh. Contoh tu apa? Contoh. Apakah contoh vandalisme yang dilakukan? Kita kata sebagai apa? Sebagai apa yang dirosakkan? Sebagai contoh. Conteng dinding ke? Ya, conteng dinding. Remaja akan menconteng dinding. Lagi, bagilah 3. Merosakkan apa? Rosakkan pintu tandas. Ya, tandas. Tandas awam kan? Lagi? Bagus. Menconteng dinding. Apa tadi kata? Apa kerusi lantai tu apa? Merosakkan. Tapi tu semua harta benda awam ke cikgu? Kalau Ya betul. kerusi dan meja. Boleh. Okey, jadi Harta tadi awam. bagus tu. Tadi kita kan kita dah sebut tentang sekolah kan? Okey, baiklah. Kita pun mulakan dengan sekolah dulu, boleh? Remaja akan menconteng dinding. Lagi? Merosakkan apa? Merosakkan kerusi dan meja sekolah, betul? Kemudian apa lagi? Dan kita letak dan tandas awam juga Betul atau cikgu. apa Kerana dah ada kerusi dan meja. Jadi mana? bolehlah kan Ya. kita letak serta. Boleh serta. Betul, kita buat serta. Betul ni. Maaf. Jap. Macam mana ni? Baik. Tak boleh beli Okey, kerusi dan meja sekolah serta. Kita letak serta. Serta apa sayang? Tandas awam. Betul? Okey? Dah, tahniah. Macam tu. Jadi soalan. Kalau nak senang, kita nak cepat kan? Maksudnya kita tak nak tulis banyak. Jadi persoalannya. Persoalannya apa? Apa cikgu punya kesan tak boleh di situ? Persoalannya? Apa persoalan kita? Apakah kesan vandalisme? Macam tu. Jadi kita kira. Mutakhir tak ada ini. Mutakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 45, 26, 8, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41 je. Okey. Jadi maksudnya dia terikat.
Boleh tak? Kalau kita nak mantapkan lagi, boleh ni. Kita tambah apa tau? Nanti kita nak mantapkan ni kan? Okey, jom kita mantapkan ni. Macam mana kita nak mantapkan? Boleh tak? Jom kita cuba mantapkan dia lagi, boleh? Hai sayang. Boleh cikgu. Okey, jom cuba. Alamak. Jom kita cuba. Kita tulisan dia kecil sikit. Oh, nampak tak? Boleh baca Boleh cikgu. Okey, jom. Mutakhir ni kita tukar. Dek tengok cik tukar macam mana ya. Kita bagi peribahasa. Tapi janganlah kata pada era globalisasi dan modernisasi ini. Bayangkan. Pada era globalisasi dan modernisasi ini. 6 patah perkataan. Okey, kalau mutakhir itu 1. Itulah kita dah jimat. Okey, jadi untuk ini pendahuluan, cikgu nak perkenalkan satu peribahasa. Okey, satu peribahasa. Okey, apa? Tak apa? Tak sungguh. Tak benar. Tak tumbuh nak dah. Okey, maaf. Ada message. Okey. Tak tumbuh, tak melata. Pernah tak dengar? Tak melata, kan? Tak sungguh? Pernah tak dengar ni? Orang Tak pernah cikgu. kata. Okey. Tak tumbuh, tak melata. Tak sungguh, orang tak kata. Nampak tak? Isu vandalisme telah menjadi, cikgu pendekkan ya, telah menjadi polemik. Okey, saya potong ni semua. Telah menjadi polemik dalam masyarakat kini kerana banyak membawa kesan buruk dalam masyarakat. Boleh? Boleh? Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Jadi koma kita kata isu vandalisme telah menjadi polemik dalam masyarakat kini kerana banyak membawa kesan buruk dalam masyarakat. Boleh tak? Okey tak yang tu? Hello sayang. Okey kan? Okey kan? Okey. Cikgu, tak ke panjang yang ni? Tak panjang ke? Peribahasa dikira 1 je. Macam tu. Oh ya ke cikgu? Ya. Itulah kita main hela sikit tau. Kita main taktik sikit. Tak naklah kata sedang negara menari-nari dengan bayang-bayang kemajuan negara ke arah apalah, tak mau. Okey, kerana dah terlalu panjang. Frasa-frasa yang kita hafal dulu-dulu tu, kita jangan suka-suka kita masuk. Kerana mengapa? Kita nak kawal bilangan perkataan. Faham tak? Jadi, cikgu lah. Okey, teknik cikgu rasa kita letak je peribahasa yang dapat menyampaikan supaya hasrat yang kita nak sampaikan tu sampai dengan satu perkataan. Peribahasa dikira 1, kita ambil lah peribahasa. Kan? Tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Maka isu vandalisme telah menjadi polemik dalam masyarakat kini kerana banyak membawa kesan buruk dalam masyarakat. Tak cantik kan dalam masyarakat? Boleh kita tukar tak? Tak payahlah dalam masyarakat dah. Okey. Telah banyak membawa kesan buruk. Dah, settle. Mengapa? Tadi kan kita baca balik tu masyarakat pula dengan masyarakat hujung kan? Tak mau. Boleh ke? Alright. Jadi fenomena ini bukan sahaja. Tadi dah ada kan? Baiklah. Okey, fenomena ini bukan sahaja telah mencetuskan Bhinneka Tunggal Ika. Okey, ini okey dah lah kan? Kita dah cukup. Nak tambah lagi tak ni? Nak ke tukar? Ada tak idea lain nak tukar? Ataupun tambah? Boleh? Hai sayang. Tengah Saya fikir juga. kan? Saya tengah fikir cikgu. Saya faham. Kerana kalau nak baca otak orang, lepas tu nak betulkan karangan orang tu memang pening. Okey, kalau kita business ni tak apa. Cikgu, kalau katalah vandalism ni semakin lama semakin meningkat kes vandalism. Boleh? Jadi boleh ke macam kita anggapkan vandalism ni seperti epidemik? Epidemik tak. Dia bukan Bukan. sampai ke epidemik lagi. Epidemik teruk satu dunia nanti. Kan? Jadi pandemik pun dia seluruh dunia kan. Ini epidemik ni dia dikirakan macam satu negara. Okey? Epidemik. Okey, jom. Cuba apa lagi nak tukar?
Boleh je, cuba. Ni peringkat baru ni kita cuba je. Saya cuba nak fikir benda yang ayat yang cantik sikit. Tapi yang saya berfikir sekarang ni gejala ini bukan saja Okey. telah. Gejala ini apa, macam mana? Boleh nak tambah, Ah. kawan-kawan boleh tolong? Macam mana? Gejala ini Okey. kalau cikgu, kalau gejala ini akan memberi contoh yang tidak baik kepada generasi yang akan datang. Okey, boleh. Tapi ayat tu tak ni kan? Saya nak cuba. Tan. Ayat tu tak indah lagi. Jadi kalau tak ada ayat yang indah, ambil je lah ni. Faham tak? Baiklah, Faham cikgu. tak maksud cikgu? Okey, tak apa. Kalau awak nak tukar-tukar pun tak apa, awak cuba nanti. Tapi yang cikgu cadangkan kesannya ialah fenomena ini bukan sahaja. Kesan dia ialah apa? Merisaukan orang. Boleh? Okey, jadi kita bagi contoh. Jadi bayangkan tadi awak nak fikirkan ayat, kan makan masa kan? Jadi kita ambil je kesan. Boleh? Kesan macam ni, fenomena ini mencetuskan. Ataupun gejala ini. Okey, ataupun kesan dia apa? Okey, kita tukar ya. Kita tukar. Ini ayat yang seterusnya dah. Bukan sahaja. Sekejap cikgu check. Cikgu semak. Okey, ini dah yang ke... Oh, ini tak. Ini satu lagi. Cikgu duplicate lagi. Duplicate. Kemudian, awak kata gejala ini menjadi apa ni? Contoh yang tak baik Okey, ke saya kata. Okey, keadaan ni. Senario ini. Seperti apa? Kemelut sosial. Sosial yang berpanjangan tanpa noktah. Betul ke? Ini betul ke? Okey, noktah ini telah mencacatkan. Ini kesan dia. Telah mencacatkan apa? Mencacatkan imej negara dalam kacamata pelancong asing. Betul tak? Ini kesan dia. Betul, Boleh? Boleh tak saya guna macam tu? Boleh kan? Boleh. Ini panjang ni. Kemelut sosial yang berpanjangan tanpa nokta ini. Ini frasa menarik yang agak panjang. Cik kata. Okey. Kemelut sosial. Ini gejala sosial lah. Telah mencacatkan imej negara di dalam kacamata orang asing. Okey. Cikgu tak kata dia, di tu tempat. Kacamata maksudnya dalam pandangan. Kita tak guna di lah sebagai contoh. Okey. Remaja. Ini tak sesuai dah lah. Yang menconteng dinding ni meja kerusi tak sesuai dah lah. Kerana tadi kita kata meja kerusi kerana kita kata merisaukan pihak sekolah dan juga kerajaan. So sebagai contoh. Contoh ni tak sesuai dalam konteks yang pelancong asing mencacatkan imej. Betul tak? Okey, kita tukar contoh je. Contohnya remaja buat apa? Remaja yang apa? Merosakkan tandas awam dan menconteng boleh. Dan okey. Dan buat apa? Macam mana? Menconteng kata-kata yang tidak senonoh ke atas Kan? dinding. Apa yang dia buat tu? Sebenarnya kalau yang conteng-conteng dekat dinding tu namanya apa? Dia ada istilah dia. Graffiti. Yes, pandai. Okey, itu ialah graffiti. Jadi kita katalah dengan satu perkataan. Kalau kita kata menconteng dinding dengan kata-kata ni semua, dia macam ni kan, panjang. Jadi kita kena singkatkan, padatkan. Sebagai contoh, remaja merosakkan tandas awam dan apa kita kata? Graffiti. Ya. Menghasilkan graffiti. Menghasilkan graffiti. Kita kata apa istilah dia? Menconteng. Menconteng
Dinding. Menconteng dinding. Ataupun macam mana? Menconteng grafiti tak tahu. You. Okey, yang lain? Asyik-asyik wazif je. Seorang je ke? Ada lagi senawang tu. Itulah kan. Macam mana yang lain? Takkan semua. Yang lain mana? Hai sayang. Grafiti ialah contengan. Okey. Jadi macam mana? Apa siapa yang cakap tu? Dan menghasilkan grafiti. Okey, grafiti ini sebenarnya dia ada unsur seni tau. Okey, bukan semua grafiti itu buruk. Dengar tu. Bukan semua grafiti itu buruk. Yang tidak senonoh. Yes, bagus. Remaja yang merosakkan tandas awam dan menghasilkan grafiti yang kurang senonoh. Betul tak? Senonoh. Dia buat apa? Kesan dia apa? Dia bagi contoh. Telah buat apa? Ini apa kesan dia? Telah apa? Ke macam mana? Cepat. Telah ataupun sesungguhnya telah menjatuhkan atau menjejaskan kualiti maruah. Okey, saya dengar betul-betul. Okey, tadi kita dah kata mencacatkan imej negara kan? Sekarang kita kata grafiti yang kurang senonoh sesungguhnya telah menjatuhkan maruah negara. Ataupun negara, apa yang boleh digantikan dengan negara lagi? Menjatuhkan maruah nusa tercinta ini. Tapi kan nusa tercinta ini 3 perkataan. Jadi bergantung pada kita lah panjang karangan kita. Okey, kalau kita nak pendek juga ni, maka menjatuhkan maruah negara. Macam tu, boleh? Persoalannya, apakah kesan-kesan vandalisme? Jadi kalau kita kira ya, saya nak besarkan yang ni, ada ruang lah. Ada ruang tu kita boleh besarkan. Maka saya kira, ini 1. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 2, 4, 6, 8, 40. 2, 4, 6, 8, 51. Lebih kurang. Cantik dah. Jelas tak setakat ni? Hai sayang. Dalam 50 lah lebih kurang. Okey tak? Hai sayang. Awak faham ke? Okey ya? Faham juga. Boleh ya? Okey. Cikgu berharap ya. Jadi sekarang kita nak buat pula terima kasih respons. Jadi kita nak buat latih to be dah sekarang, buat dalam kita punya Google Docs. Okey? Jadi yang